uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa tahujana syi'ta sahla. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jantan kuasa, pentadbiran masjid, seterusnya kepada tuan-tuan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurnya kita dapat menyambungkan kuliah kita di malam ni. Syukurnya kita dapat berada dalam majlis ilmu di malam ni. Sama-sama kita doakan semoga Allah Ta'ala memberkati majlis kita ini dan kita dapat manfaat daripada majlis ilmu kita ini, insya-Allah. Jadi sebelum pada saya nak teruskan kuliah malam ni, tuan-tuan ingat tak kita berhenti kat mana dulu dalam kitab ni? Ada tak? Ada. Ada ingat tak tuan? Kita berhenti kat mana dulu Saya tak ingat dah berhenti di mana. Ada. Tak kuat. Tuan-tuan ingat tak kita berhenti di mana dulu dalam buku ni Ada catat tak? Tak ingat Ada. Kalau tak ingat tak apa, kita tengok di muka surat 8 kelebihan ilmu kita tengok di muka surat 8 kelebihan ilmu. Kata Said Alawi, as-saqaf, ilmu adalah semulia-mulia permata. Itulah kita di dunia ni, kalau permata tu memang satu perkara yang sangat diingini. Bila sebut permata, tak kira lah apa permata pun. Kalau permata Russia, dia hijau dah, cantik. Kalau permata Mesir ataupun Turki, dia merah je ni, dah cantik. Maka itulah Sya'alawi membandingkan ilmu adalah semulia-mulia permata. Mana semulia-mulia permata, mana permata yang paling bernilai sekali ilmu ni. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itulah Islam ini mementingkan ilmu. Kalau Islam tak mementingkan ilmu, teruk kita, ibadat kita letak pungkang. Tak betul dengan fiqh. Islam mewajibkan belajar ilmu pengetahuan. Wajib belajar. Setiap orang Islam, sama ada lelaki dan perempuan. Itu supaya kita buat ibadat betul. Kalau tak belajar usuluddin, tak mengenal Allah, tak kenal Allah, ataupun tahu Allah sekadar Allah, tak tahu sifat-sifat Allah bagaimana. Kalau tak belajar fiqh pula, sudah tentu dah banyak perkara dalam fiqh membuatkan kita dalam fiqh tu tak tahu duduk iftirash, tamak-nino, i'tidal, dan sebagainya. Kalau tak sahur pula, tak pandai tasawuf pula, lagilah hati arogan, hati jadi megah, hati jadi tak ada humble, tak ada tawadhu, dan sebagainya. Maka sebab itulah syukur agama Islam ni mementingkan ilmu. Mementingkan ilmu, mana mewajibkan belajar. Mana di sinilah membuatkan ibadat yang kita lakukan betul. Ibadat yang kita lakukan betul dengan kehendak Allah. Itu dengan sebab ilmu. Dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu ni mempunyai kelebihan. Tu kita beribadat kepada Allah kerana kita tahu, kita rasa peace mind, tenang jiwa. Kerana kita buat ibadat, kita tahu. Cuba kita buat yang kita tak tahu. Kita buat ibadat. Buat ibadat tapi tak tahu apa kita buat. Tak sedar apa tidak, apa dia tamak nina, apa dia duduk tawarruk, kita tak tahu. Tu kita tak
tak akan merasa kepuasan dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru ilmu lah yang bimbing kita dan bawa kita ni untuk kita faham dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sayang kalau kita nak kuliah masjid ada lepas maghrib kita balik rumah, isyak datang balik. Maknanya kita mementingkan ibadat badan, kita tak mementingkan ibadat hati. Ilmu ni adalah ibadat hati, kata Syekh Alawi. Ibadat juga ibadat hati. Tapi kalau ibadat anggota tu seperti mana kita tunailah, kita solat maghrib, solat isyak. Sayang kalau kita tidak melakukan ibadat hati tu. Hati tu penting sekali. Maka sebab itulah Syekh Alawi mengatakan di sini bahawa ilmu mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu mempunyai kelebihan yang tidak terhingga ilmu. Dulu kalau orang nak balik Azhar, orang sedia anak dah, kerana ilmu. Ataupun nak balik Iraq, nak balik Baghdad, dah sedia anak dah nak bagi. Kerana ilmu. Oh, Masya Allah, semua ilmu ni lah penting. Sama kalau kita bincang, kalau kita bincang dengan orang ada ilmu, lain dengan orang tak ada ilmu. Kita bercakap, kita bersembang, lain. Orang dia tu lain dengan orang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Sebab tu Allah pun menilai. Allah nilai ibadat kita tengok pada ilmu. Solat ni hasil daripada ilmu. Allah menerima ibadatnya. Tapi kalau solat yang tak ada ilmu, tak belajar, ibadat rajin, bangun malam, belajar malah, ini tak jadi ibadat. Sebab tu Rasulullah bersabda yang bermaksud bahawa ibadat yang hasil daripada ilmu yang sedikit lebih baik daripada ibadat banyak tanpa ilmu. Tu mana sedikit ibadat yang kita hasil daripada ilmu. Mana yang kita belajar, ibadat yang kita lakukan dengan hasil daripada ilmu, buahan daripada ilmu lebih baik daripada kita beribadat walaupun banyak tanpa ilmu. Ini Masya Allah sungguh. Sebab itulah di sini tuan-tuan, nilai ilmu ni. Sebab tu kata Syekh Alawi, mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu ni mempunyai kelebihan yang tak terhingga. Kerana ilmu. Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah ilmunya. Kita pun pernah tengok kadang-kadang tuan guru dah. Tuan guru bila dia mengajar anak murid dia, dia nampak anak murid ni pandai ni dah. Cepat-cepat dia kahwin dengan anak dia, cepat-cepat dah. Dia ambil dah awak menantu cepat-cepat. Dan takut dan orang lain pula dah. Itu kerana ilmu. Walaupun kadang-kadang menantu dia dah dengan anak dia jauh, comel anaknya. Comel anaknya, tapi dah ilmu, kerana ilmu. Ini pentingnya ilmu. Rasulullah SAW pernah bertanya sahabat. Rasulullah tanya, wahai sahabatku, adakah kamu tahu siapakah yang paling mulia di kalangan ahli syurga? Siapa yang paling mulia di kalangan ahli syurga? Sudah tentu ahli syurga ni semua mulia. Nak masuk syurga ni bukan calang-calang. Tuhan menguji mana orang yang boleh masuk syurga tu memang orang sudah orang Arab kata mutafawwiqun, dah tahan sabar. Allah menguji pelbagai-bagai, akhir Allah masuk syurga. Kemudian ada juga ahli syurga yang mulia lagi, yang mulia daripada yang lain. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, kami nak tahu Rasulullah, siapakah yang paling mulia di kalangan ahli syurga? Jawab Rasulullah, alim ulama daripada kamu. Mana orang yang ada ilmu daripada kamu, itulah orang yang mulia. Rupa-rupanya orang alim ulama ni mulia bukan setakat dunia, tapi
akhirat juga mulia. Nah, Allahu akbar. Itulah ilmunya tuan-tuan. Nah, itulah ilmu ni Islam memandang serius dalam Islam, berat ilmu. Nah, waktu kita cukup rugilah kalau kita tak membesarkan ilmu, tak mementingkan ilmu. Allah rugi sekali. Justru tidak ilmu itu mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Tapi ilmu kena diamalkan. Kalau tak diamalkan, sama seperti debu yang tak ada manfaat lagi. Debu di jalan raya, manfaat apa debu dah? Masuk hidung sesemua dah. Maka itulah ilmu. Kita diamalkan. Itulah ilmu diamalkan. Dan ilmu, satu-satu ilmu ni bila kita mengamalkan ilmu, Allah Akbar, kita merasa diri kita tenang. Kita dapat mengamalkan dengan ilmu. Kita akan merasa memang ilmu ni satu nikmat. Itulah dikatakan rezeki maknawi. Ilmu ni rezeki maknawi. Rezeki dalam rezeki maknawi Tuhan beri kepada kita. Tapi itulah kadang-kadang bab ilmu ni bukan orang tengok berat. Orang tak, ini sayang sekali dah. Sayang bab ilmu ni orang tak ambil berat, Allah sayang sekali. Cukup sedih kalau tak ambil berat tentang ilmu. Sebab ilmu adalah rezeki maknawi, rezeki maknawi. Dan ia adalah ibadat hati yang duduk dalam jiwa kita. Bila kita ada ilmu, dia membaiki hati kita. Inilah pentingnya ilmu, tuan-tuan. Baik, kata Syekh lagi, ilmu tidak ubah seperti pokok kayu, manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Kata Syekh, ilmu itu tak ubah seperti pokok kayu. Ilmu seperti pokok kayu. Dan ibadat pula buahan daripada pokok. Antara ibadat dan ilmu, mana yang datang dulu? Pokok dengan buah, mana yang datang dulu? Sudah tentu pokok datang dulu. Pokok yang mulia. Tak? Kerana dia ada asal. Dia asal kepada buah pokok. Nak buah elok, belahlah pokok yang elok. Nak kepada buah yang elok, nak kepada buah yang baik, belahlah pokok, bajalah pokok, jirulah pokok, bagi subur pokok, barulah buahnya elok. Begitulah ilmu dengan ibadat. Kita belajarlah elok-elok, barulah ibadat kita jadi elok. Belajar ilmu elok-elok. Kita belajar, maka dengan ilmu itulah boleh membuahkan ibadat. Maka ibadat tu akan cantik bila ilmu kita tu cantik. Allahu Akbar, tuan-tuan. Bila kita tengok orang alim solat, orang yang ada ilmu, dia solat, kita tengok lain tak? Dia tengok. Saya dulu pernah tengok tuan guru ni Aziz solat. Saya pun ikut solat jugalah satu ketika dulu. Allahu Akbar, kita tengok dari solat dia dengan tomak ninuh dia. Allah, Masya Allah, sungguh solat dia, qiyam dia, tomak ninuh dia, doa dia. Allahu Akbar. Kita tengok kagum orang ada ilmu dia solat lah. Cara solat tak bergerak sana sini. Bacaan dia baca pun kita tengok Allah Akbar. Kita rasa Allah. Seolah nak kita merasa Allah. Comelnya.
Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, yang solat, kadang-kadang Allah nyewak semenek, zuhur semenek solat. Nah, zuhur semenek. Kadang-kadang semenek setengah. Express dia lepas tu kan. Doa ala kadar dia, doa Allah. Saya tengok waktu dulu saya pernah duduk Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni kita tak sambung dengan kita sini. Harap-harap tak menjadi macam Kuala Lumpur lah kita sini. Di sana, Kuala Lumpur, dia hari Jumaat tu dia ada jualan di dalam masjid. Kawasan masjid tu. Dia ada jualan. Jadi, setengah tu pergi lewat. Dah pergi lewat. Pergi order makan. Itu duduk makan duduk makan. Sedangkan orang duduk nak baca dah ketubah pertama, duduk azan, duduk makan. Orang duduk baca ketubah, duduk makan lagi. Duduk makan lagi. Baca ketubah. Siapa sudah ketubah orang nak semayang tu bawa dia. Tinggal lagi nak semayang. Bila semayang sudah. Semayang sudah. Biasa Tok Imam agak ringkas lah. Lepas pada salat Jumaat tu dia berdoa tu. Berdoa belang-belang duduk berjalan kaki dah. Keluar daripada masjid dah kat tangan dia berdoa. Belang-belang berjalan kaki. Allah kata, Masya Allah. Teruknya orang kita. Salat Jumaat. Duduk makan. Allah Akbar. Kita ni salat nak pergi awal-awal. Nak duduk awal-awal salat biar awal-awal. Kita banyakkan solat sunat hari Jumaat. Nak doa. Kerana hari Jumaat tu ada satu saat. Ya Allah terima doa. Kita tak tahu doa mana saat tu. Kita nak cuba nak minta dengan Allah. Itulah. Allah itulah tuan-tuan. Mana nak kata tak ada ilmu. Ada. Sebab itulah. Khatib. Kalau khatib dia nak mula ketubah. Tuan-tuan, adalah ingat tuan-tuan. Siapa yang bercakap di waktu ketubah sedang dijalankan, adalah tidak sah solatnya. Memang terus, lepas tu barulah baca ketubah, barulah mulakan dengan ketubah. Tak jadi, tak kesan orang ni, tak jadi. Duduk kedai makan situlah. Bila pergi duduk kedai makan, kedai makan. Orang duk baca ketubah, kita duk makan laksa lagi. Laksa, Allah. Malu dengan Tuhan, ya Allah. Lepas tu pula, saya kata tadi lah, bila keluar tu, hak tu juga keluar awal. Hak masuk akhir tu keluar awal, doa belum berjalan. Tangan tu. Allah, ya Allah, malunya, ya Allah Tuhan. Malu, ya Allah. Itulah tuan-tuan. Jadi, itulah benar. Ilmu tidak ubah seperti pokok. Sebab tu kita ni kalau ada ilmu, ibadat kita memang konkret, sedar kita beribadat. Lepas tu saya rasa syukur benarlah kita ni tuan-tuan. Kita ada masjid kita. Masjid kita pun dilengkap dengan aircon, sejuk lagi. Dan pelbagai ilmu kita boleh offer dah. Pelbagai ilmu. Usuluddin, fiqh, tajwid, tafsir, tasawuf. Oh, Masya Allah, tuan-tuan. Merasa Allah, untungnya kita. Kita boleh hadir majlis ilmu ni. Allah tak ada dah, tuan-tuan, majlis ilmu ni kita boleh hadir. Di sampai kita beribadat. Kita ilmu dan ibadat. Oh, comel sangat. Inilah, tuan-tuan. Itu tuan-tuan, si Alawi kata, kita sibuk-sibuklah, tapi jangan tinggal dua perkara, ilmu dan ibadah. Jangan tinggal dua perkara ni. Nak sibuk nak berniaga lah. Nak sibuk nak tanam 5 bali pun tanam lah. Tapi jangan lupa dua perkara, ilmu dan ibadah. Memang seronok kalau kita boleh mengikuti. Ilmu ni, kita boleh ikut majlis ilmu. Kita akan merasa manisnya majlis ilmu. Kita buat, lepas tu kita lakukan ibadat kepada Allah. Allah, ibadat kita cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu tuan-tuan, ilmu ni penting sekali.
Nah, jangan kita ambil ringan tentang bab ilmu. Baik. Pokok lebih mulia dari buah sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Syekh Alawi masih bercerita tentang ilmu dan ibadah. Ilmu ibarat pokok, ibarat buah. Nah, pokok lebih mulia daripada buah sebab pokok datang dulu, ilmu buah datang kemudian. Ilmu datang dulu, ibadat datang kemudian. Tu mulianya ilmu, mulianya pokok sebab dia datang awal. Nah, pokok ni mulia. Tapi yang manfaat pokok tu adalah buah. Yang manfaat ilmu tu adalah ibadat. Kadang-kadang bila pokok tak buah, terbang lah kita. Dah tahu apa dah tak buah. Terbang. Pokok jering biasa tak buah dah. Pokok jering. Pokok apa lagi yang jenis tak buah, terbang. Tak ada manfaat. Buah tak ada. Nah, buah tak ada. Begitulah ibadat. Kalau kita ilmu, kalau kita tak menjadikan ibadat, ilmu tak diamalkan, tak ada manfaat ilmu kita. Nah, maka sebab itulah setiap kali kita belajar, kita memanfaatkan. Kita nak memanfaatkan ilmu kita. Allah cantik ibadat kita dengan kita memanfaatkan ilmu. Nah, namun yang bermanfaat ialah buahnya. Yang bermanfaat pada ilmu tu buahnya. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Justru seorang tu usaha supaya dapat dua perkara ni, ilmu dan ibadat, kadar dan bahagiannya. Mana kita cuba dah mendapatkan ilmu. Allahu Akbar. Saya teringat waktu saya berada di Sudan dulu, di Sudan dulu. Dia ada satu universiti Al-Quranul Karim, dia panggil Jamiah Al-Quranul Karim wal Ulum Islamiyah. Dia panggil Universiti Al-Quranul Karim dan ilmu-ilmu Islam. Dia dulu, universiti ni dulu dia naik taraf daripada, dulu dia ada Ma'had Qiraat, Ma'had Al-Quranul Karim lil Qiraat. Dulu mana orang nak belajar qiraat, nak belajar hafaz, nak belajar waras, di situlah. Nah, tapi akhir-akhir ni Ma'had ni dinaik taraf jadi universiti. Jadi universiti ni baru ditubuhkan, hasil daripada upgrade daripada Ma'had Qiraat tadi. Nah, jadi bila dia upgrade jadilah universiti dan dia buka banyak fakulti-fakulti. Ada fakulti undang-undang, syariah dan undang-undang, ekonomi Islam, dan fakulti Quran dan Sunnah. Di bawah fakulti Quran Sunnah tu ada qiraat. Qiraat. Allah, Masya Allah, tuan-tuan. Manakalulah orang nak belajar qiraat, keluar takharruk di situ, graduate di situ, pandai qiraat dia. Yang saya nak cerita, tuan-tuan, saya satu hari, bila saya buat PhD saya selalu guna pustakaan dia, pustakaan Universiti Quranul Karim. Pustaka Universiti Quran ni, Al-Karim ni, dia ada 5 tingkat. Dan 5 tingkat ni, Masya Allah, 5 tingkat ni, kitabnya penuh. Masya Allah. Level pertama, tingkat pertama tafsir. Allah, seluah masjid ni, dewan dia luah satu tingkat perpustakaan tu dari lebih kurang masjid ni. Semua kitab tafsir semua penuh. Kitab tafsir apa yang tak ada? Semua tafsir ada semua. Tafsir Alusi, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, penuh. Masya Allah.
Lepas tu tekak 2 pula hadis. Hadis. Penuh dengan hadis. Hadis semua. Mulai daripada Bukhari, Muslim, Sunan Sittah, Sunan Darimi. Allah. Penuh. Tekak 3 pula fiqh. Allah, fiqh 4 mazhab. Nah, fiqh Syiah pun ada. Nah. Tu tingkat yang ketiga. Tingkat keempat pula tasawuf. Tasawuf Allah macam-macam. Nah. Tingkat kelima tu umum. Nah, umum. Saya termenung, kalau saya nak baca buku ni semua biar habis. Kalau saya nak baca buku semua ni bagi habis, cukup dah umur saya. Dah termenung. Nak kena guna umur, nak kena pakai umur berapa, nak habiskan tafsir. Tafsir lebih pertama dia. Nak kena umur berapa nak baca hadis biar habis. Level kedua. Nak kena berapa tahun guna umur nak baca fiqh biar habis. Allah ilmunya tuan-tuan. Itulah ilmunya dah Allah. Penuh dengan kitab-kitab Allah. Itulah tuan. Nah, bila kita tengok nilai ilmu itu, tengoklah Allah Akbar. Nah, kita terasa. Dan rojokkan di situ banyak orang rojok daripada universiti-universiti Sudan yang lain, dia rojok kat situ sebab perpustakaan dia lengkap, semua ada buku-buku lengkap, semua orang pakat ke situ. Allahu Akbar. Maknanya kalaulah kita betul-betul memberi kepentingan, maksudnya kita memberi kepentingan pada ilmu, tak kena buat apa dah. Sebab tu alim ulama dia tak ada buat apa dah. Macam penulis Sofatut Tafasir Syekh Ali Sobuni yang baru meninggal. Baru ni 2-3 hari. Dia ada perpustakaan di rumah dia. Oh, besar. Duduk situ hari-hari. Duduk situ. Mengarang buku tulis. Mana dia pakai internet? Mana dia pakai? Tak ada. Kitab balik, kitab satu. Berkah. Daripada kita tekan internet, tekan mak keluar ambil daripada internet. Dia tak ambil daripada buku. Satu. Allah. Itulah sibuk dengan ilmu. Sebab tu Rasulullah bersabda yang bermaksud bahawa siapa yang sibuk mencari ilmu lebih baik daripada solat sunat. Katalah dia nak mengajar, dia tak solat sunat maghrib, dia nak mengajar, dia nak mengajar apa ni tak? Dia tengok ilmu, dia tengok. Maka berjihad, seolah dia berjihad ilmu dia tu. Mencari ilmu tu lebih baik daripada salat sunat. Allah, ni ilmu tuan-tuan. Sangat mulia tuan-tuan di ilmu ni. Kita ni bukanlah kita nak, kalau kita boleh mengajar, alhamdulillah, syukur. Paling-paling pun ilmu kita ni boleh bawa kepada anak-anak buah kita. Anak buah kita, sampaikan kepada anak buah kita ilmu kita ni. Seperti mana berlaku di zaman dulu. Orang zaman dulu ni dia, bila dia nak sama dengan orang zaman lain ni juga, menuntut ilmu di luar negara. Dia panggil rihlah li talabil ilmi. Menuntut ilmu di luar negara. Jadi samalah orang Arab dulu. Macam tu juga mereka pergi di Yaman, nak belajar di Yaman. Kita tengok di Yaman, tak sesuai di Yaman. Dia tengok, dia pergi pula di Syria, di Syam. Tak jadi. Dia pergi di Baghdad, di Iraq. Bila sampai di Iraq, dia masuk rehat dalam sebuah kedai. Dia nak makan roti. Dia tengok roti, dia nak makan roti.
Dia masuk dalam kedai, dia order roti. Bila dia order roti, dia pun tunggulah roti. Tuan buat roti kata tunggu sekejap Jadi tengah-tengah tukang buat roti tu duk buat roti, dia ni bercakap bab fiqh dia. Cakap bab ilmu. Tengah-tengah duk buat roti. Duk bercakap tukang roti dengan pembeli roti dia duk bercakap dia. Dia dengar dia kata Allah, Baghdad ni tingginya ilmu. Siapa tukang roti pun boleh bercakap bab ilmu. Dia kedai roti ni. Akhir dia kata dia pilih Baghdad lah tempat dia mencari ilmu. Dia pilih Baghdad. Tinggi ilmunya siapa? Tukar roti boleh bercakap bab ilmu. Kita nak gitu je lah juga. Kalau kita duduk kedai kopi cakap bab ilmu. Daripada kita duduk merapu saja, kita bercakap bab ilmu. Kadang-kadang duduk bercakap lama duduk kedai kopi tak ada bercakap bab apa Kalau kita bercakap bab ilmu, Allah bagus. Duk saja kedai kopi duk tambah air panas dah. Tuan kedai duk berdoa suruh keluar, orang lain nak duduk pula tempat dah. Mana kalau kita boleh bercakap bab ilmu, Allah, inilah kita nak tuan-tuan. Kita nak Allah nak macam itulah ilmu kita. Boleh sampai ke anak buah kita, dia bercakap membiasakan dengan ilmu. Inilah kita nak. Nak ilmu tu. Masya-Allah, sungguh tuan-tuan. Ilmu ni Allah. Kita tengok macam ilmu dah. Kita tengoklah cikgu pakar sejarah, kita tengok dah. Cikgu pakar sejarah ataupun doktor, profesor dah. Profesor bila kajian kita pergi ke tinggi-tinggi ni, ya profesor. Profesor tu kajian dia sepik, kajian dia. Dia kaji. Dia makin sepik kajian dia. Macam profesor ekonomi dia pakar ekonomi, pakar ada. Saya di waktu saya belajar dulu tuan-tuan Allah, saya teringat waktu tu saya panggil risalah doktorah bahasa Arab ataupun tesis saya. Tesis saya dah menulis. Saya dah tulis siap dah jadikan sebuah tesis, sebuah buku, dan akan dinilai oleh dua orang profesor. Profesor ni akan menilai. Seorang tu Profesor Muhammad Azraq. Dia daripada Universiti Durman di Sudan juga. Dan seorang tu daripada Universiti Khartoum, dalaman universiti. Jadi Senek sudah setuju untuk hantar buku yang saya tulis ni ataupun risalah doktorah ataupun tesis saya ni kepada dua orang profesor ni. Dan universiti suruhlah saya pergi cari dua orang profesor ni. Bawa tesis saya, suruh untuk dibaca dan tentukan bila nak boleh exam. Saya nak exam untuk Waiwa Voice. Dia panggil Waiwa Voice. Untuk dua orang ni datang nak menyoal tentang penulisan saya tu. Dia panggil Waiwa Voice. Saya pun pergilah cari profesor pertama. Profesor nama dia Amin Darir, Profesor Al-Amin Darir. Amin Darir ni dia duduk tak kapal terbang ya tuan-tuan. Dia terbang pergi Kuwait sebab dia pakar muamalat. Allahu akbar. Pakar muamalat. Terbang di Kuwait, pergi ke Bahrain, terbang pergi ke Qatar. Orang ambil idea dia, fikiran dia nak buat tentang muamalat dalam bank, produk-produk bank. Orang guna dia. Allah. Masya Allah, sungguh. Sekejap dia pergi ke Abu Dhabi, sekejap dia pergi ke Saudi. Pernah datang Malaysia, tapi zaman lama dulu.
Waktu nak mula-mula tubuhkan Bank Islam dulu, dia datang. Allah. Jadi tuan-tuan, takut saya nak pergi cari profesor, takut rasa Allah. Saya pergilah nak rumah dia. Saya tanya orang dan saya pergi di rumah dia. Setelah saya sampai di rumah dia, saya tanyalah di mana rumah Profesor Amin Doril. Dia kata, itulah rumah. Dia tunjuk rumah 3 tingkat, warna putih. Besar rumahnya. Tak? Dia panggil duduk di kawasan taman. Dia tak panggil taman, Hai Ar-Riyad. Kawasan tu nama Riyad. Orang-orang kaya-kaya, orang kelas-kelas saja duduk situ. Dah. Siapa pergi? Kebetulan di depan rumah dia ada seorang lelaki. Saya rasa inilah tukang kebun dia, ataupun driver dia, orang kerja dengan dia lah. Saya tanya dia, Profesor ada ke tuan? Oh, dia kata ada. Baru balik. Allah, Alhamdulillah, saya seronok. Saya nak jumpa dia, boleh ke? Boleh. Bila masa yang sesuai? Dia kata sekejap lagi nak masuk maghrib. Duduk sini dulu sekejap. Kita akan solat jemaah di sini. Ada ruang. Orang Sudan ni, dia suka solat jemaah. Di ruang-ruang luar kat rumah dia, solat jemaah. Saya pun duduk kat situ. Tunggu dia turun daripada rumah untuk nak solat maghrib. Kita solat sekali. Lepas maghrib kita cakap dengan dia. Tunggu. Tiba-tiba dia turun. Dekat maghrib dia turun. Tukang kebun pun ceritalah. Kata ada seorang pelajar datang nak jumpa gini-gini. Saya pun duduk tunggu. Setelah dia datang, bila nak solat maghrib, tarik tangan saya jadi imam. Astaghfirullah, tuan-tuan. Allahu Akbar kita. Profesor, tarik tangan saya jadi imam. Astaghfirullah. Allah. Kita tolak. La. Profesor, la. Ismail, la. Tolak. Tak boleh. La, anta bil imam, antal imam. Ya, fadal. Oh, jadi imam kita pun. Jadi imam salat dengan dia. Mengharap nak salat dia jadi imam. Tapi terbalik. Kita pula jadi imam. Nak ceritanya humble orang yang pakar. Humble. Renuhnya. Comel dia orang hati. Kita ni belajar degree ya. Kadang-kadang melangit hati. Megah. Ni profesor. Allah, renuh, humble-nya orang. Lepas tu, lepas pada solat, siapa cerita kat dia, Profesor, ini risalah doktor saya. Pak Universiti sudah datang jumpa doktor, dan Pak Universiti sudah lantik doktor menjadi pemeriksa dalam universiti saya. Inilah. Khalas. Iqra kathir ana as'al. Balik baca banyak. Aku tanya banyak. Ana as'al kathir. Iqra ana as'al kathir. Balik baca banyak. Aku nak tanya mu banyak. Nanti wai-wai Allah takut. Takut nak tanya. Takut. Allah Akbar tuan-tuan. Jadi profesor ni dah bila dia datang pejabat. Orang serbu pejabat dia orang-orang perempuan yang bekerja cleaner, yang tukang-tukang kebun, yang tukang-tukang sapuh ni. Bila dia datang ke pejabat, serbu. Allah murahnya sedekahnya. 10,000 jenis dirham. Cleaner kan dia. Seronok bukan main. Biasa dengan perempuan masuk minta. Ataupun orang yang rendah-rendah kerja bawahan. Oh, seronok bukan main. Khalas, khuz. Allah. Dia karang buku. Buku dia dicetak oleh pustaka Raja Faisal.
Maktab Faisal di Riyadh, dapat buku hadiah pertama. Buku hadiah pertama daripada Saudi. Mana Saudi wak nilai dah buku dia lah layak untuk cetak. Banyak boleh duit. Nama dia kitab Al-Gharar wa Atharuhu fi Syariah Islamiyah. Menipu dan kesannya dalam syariat Islamiyah, tajuk dia. Nipu tak? Ada setengah orang nipu dalam bab bank, tipu dalam bab dia tulis tipu dan kesannya dalam syariat Islamiyah, dalam sistem syariat Islamiyah. Tak? Allah tuan-tuan, saya tengok itulah orang ilmunya. Allah. Tak tahulah sekarang ada ke tak lagi. Zaman tu dah tua sangat dah. Dan seorang tu dah meninggal dah, Muhammad Azraq. Lepas tu saya pergi pula berjumpa dengan Profesor Muhammad Azraq yang seorang ni rumah dia dekat masjid. Bila saya pergi, dia akan tarik tangan pergi kedai. Minum, nak minum apa? Yalah, khus. Pepsi, ada Pepsi, Coca-Cola, Fanta. Yalah. Baiknya orang Allah, Masya Allah. Itulah orang yang ada ilmu. Kita tengok Allahu Akbar. Sebab itulah saya teringatlah ilmu orangnya. Ada. Masya Allah, tuan-tuan. Tak sama dengan tempat kita. Tak sama. Saya duduk dalam akademik ni, orang kita kalau boleh profesor, payah lalu. Tak boleh nak duduk sekali dah. Jadi gap. Profesor Mardia, doktor biasa, tak boleh, dia tak. Profesor dia duduk asing. Kereta dia pun besar. Dia tak duduk dengan orang biasa dah. Kalau dia Arab lain sangat. Masya Allah. Nampak barakah ilmu tu, nampak berkah. Barakah ilmu tu. Allah tuan-tuan. Saya sangat berkesan sangat bila bercakap bab ilmu, bila kita tengok orang-orang profesor ni. Jadi tuan-tuan, Allah, ke manalah saya cerita, pergi ke manalah pula. Dia bercakap bab ilmu sikit nak cerita. Pembawa ilmu nak cerita. Ilmu tu satu hal. Pembawa ilmu tu hamilul ilmi. Humble, tawadhu, itulah berkahnya. Itulah bila kita belajar dengan orang-orang profesor macam ni. Berkah. Sebab dia nak menulis buku solat sunat, sunat hajat. Lepas kejap tengah hari sikit solat duha pula. Berkah. Sebab tu ilmu yang dia bagi ni, lekat. Itulah tuan-tuan. Jadi nampaknya malam ni terpaksa berakhir setakat ni lah dulu dah. Jadi kita berakhir di, tuan-tuan boleh tak tolong ingat sikit tuan-tuan kat situ. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Hendak. Mana dua perkara ni, carilah tuan-tuan, ilmu dan ibadat. Ilmu kita mencari dan kita lakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara, iaitu ilmu pengetahuan, amal, ikhlas dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan kita akan tengok di malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara insya-Allah. Malam ni kita berhenti setakat ni dah dulu. Kita sama-sama mengakhiri dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahma warzuqna uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.